Sukatan membulat subtopik yang terakhir iaitu 1.4 aplikasi sukatan membulat. Okey, kita akan terus kepada soalan kendiri 1.8 muka surat 21. Okey, soalan dia panjang lebar. Apa yang awak kena buat di sini ialah awak kena transfer, pindahkan maklumat yang diberi. Okey, diberi waw bulan di sini iaitu baksi simetri iaitu OS. Okey, kat sini tak nampak OS kat sini, yang berjejari 20. Okey, kalau OA 20 maka OB juga 20. Kenapa? Sebab dia ialah jejari. APBR ialah semi bulatan. Apa maksud semi bulatan? Separuh bulatan yang dipotong 2. Maka sudut di sini ialah pi, iaitu 180 darjah. Kalau satu bulatan 2 pi, kalau semi bulatan dia ialah pi yang berpusat di P yang berjejari 16. Okey, kalau sini 16 maka AB ialah 32. Okey, kita baca seterusnya. TRU ialah lengkok sebuah bulatan yang berpusat di S yang berjejari 12. Ini S. Okey, ST ialah 12, SU juga ialah 12. Okey, 21 di sini ialah STRU. Apa itu S? S ialah panjang lengkok. Okey, nanti kita akan pergi soalan B. Okey, berapa AOB? Berapa sudut AOB? Okey, saya menggunakan alternatif yang pertama iaitu petua kos. Kenapa petua kos yang digunakan? Kerana ketiga-tiga sudut diberi. So, kita boleh guna petua kos. Okey, terus dapat radian. Kenapa dapat radian? Sebab awak dah set kalkulator awak dalam R. Okey, alternatif yang kedua menggunakan trigonometri iaitu awak bahagikan segitiga ni kepada dua bahagian. Theta di sini ialah separuh daripadanya. So, awak guna sin dekat sini. Okey, 16/20 awak akan dapat 0.9275. Make sure kalkulator awak dalam setting dalam radian. Okey, maka sudut AOB ialah 2 kali ganda theta ini. Sebab kita bahagi 2 tadi. Okey, awak akan dapat jawapan sama dengan alternatif pertama. Okey, perimeter. Perimeter untuk waw ialah, okey, kita cari dulu untuk panjang lengkok TRU. Okey, TRU diberi ialah 21. Okey, 21. Jejari sini ialah 12. Okey, apa sekali lagi? STRU. S ni merujuk kepada panjang lengkok. Okey, TRU adalah R theta. Ini formula yang kita dah belajar subtopik yang pertama. Okey, seterusnya awak akan dapat 1.75. Okey, TSU dalam radian. So, 1.75 radian. Okey, seterusnya ialah soalan B, iaitu dia minta perimeter untuk awak. Okey, apa itu perimeter? Perimeter ialah ukur lilit, iaitu hasil tambah SAQB. Okey, yang saya tunjukkan ini S, iaitu panjang lengkok AQB tambah dengan panjang lengkok ARB. Okey, yang color pink ni tambah dengan TRU tambah TS tambah SU. Okey, S sekali lagi. S di sini menunjukkan panjang lengkok. Okey, yang dulu. Okey, berapa jejari dia? 20. Berapa sudut yang kita dapat tadi? 1.855. Awak akan dapat 37.1. Okey, sudut panjang lengkok seterusnya ialah SARB. Ini ialah semi bulatan, iaitu sudut berpusat di P. Okey, sudut di sini ialah 3.142, iaitu mewakili pi. Okey, pi tu kalau satu bulatan 2 pi, kalau semi bulatan pi. Radian pi ialah merujuk kepada 3.142. So, awak akan dapat 50.27. Macam mana pula dengan TS, TRU? Okey, tak perlu kira pun sebab dia dah bagi dah dekat awak. So, 21. Okey, TS sama dengan SU. Kenapa sama? Sebab dia ialah jejari. Hasil tambah perimeter semuanya awak akan dapat 132.37. Okey, soalan C. Soalan C, dia minta luas waw bulan. Okey, tengok satu persatu. Luas waw bulan. Mula-mula luas sektor A, P, B, R. Yang ni.
Kita kira yang atas dulu. Okey, yang atas dulu luas sektor PBR. Okey, sini adalah rumusnya, iaitu berjejari 16. Okey, semi bulatan. Okey, so sudut dia ialah 3.142 mewakili 4. Okey, kita tak nak yang ni, kita tak mau A, P, B, Q. Ini ialah tembereng. Okey, macam mana kira tembereng? Tembereng ialah luas sektor A, O, B, Q tolak dengan luas segi 3, O, A, P. Okey, sedia maklum luas sektor ialah 1/2 R kuasa 2 theta, manakala segitiga ialah 1/2 R kuasa 2 sin theta. Okey, sudut yang sama. Make sure kalkulator awak dalam radian. Awak dapat 179, iaitu yang ni, luas ni. So okey, luas sektor TRUS pula yang di bawah ni, guna rumus yang sama, iaitu 126. Luas sektor semua ni, APBR ni, okey, tolak dengan luas tembereng ni, awak akan dapat yang warna pink ni saja. Okey, tambah dengan luas sektor TRUS, so awak akan dapat 349.14. Awak kena try guna kalkulator, tekan kalkulator dapat macam ni tak. Okey, seterusnya soalan nombor 2, iaitu tentang duit shilling yang disusun, iaitu 20 sen yang disusun. Okay, duit shilling mesti jejari dia sama kan, so jejari dia sama. Saya wakilkan jejari ni sebagai J. Okey, pusat di sini ialah saya wakilkan sebagai A, B dan C, itu ialah pusat. Okey, J, ini pun 2J, ini pun 2J, ini pun 2J. Maka segitiga ABC ialah segitiga sama sisi. Sebab apa? Sini 2J, sisi ni pun 2J, sisi ni pun 2J. Maka theta di sini ialah 60 darjah. Okey, satu bulatan ialah 180. Disebabkan dia segitiga sama sisi, maka sudut di sini ialah 60. Okey, berapa luas segitiga di sini? Okey, saya gunakan formula ni. Okey, kenapa darab dengan 3.142? Sebab dalam 60 darjah. Saya nak make sure dia dalam radian. Okey, awak akan dapat 1.732 J kuasa 2. Okey, seterusnya luas sektor duit shilling. Okey, luas sektor yang ni 1, 2, 3. Ada 3 luas sektor di sini. Tu yang darab 3 tu. Ini adalah untuk satu duit shilling. Okey, sekali lagi 60 darjah darab dengan 3.142. Make sure kalau nak guna formula ni, mesti sudut dia mesti dalam radian. Awak akan dapat yang ni. Okey, dia tanya ialah dia tanya warna biru. Dia bagi kat awak yang warna biru ni, luasnya warna biru ni dia bagi 12.842. Ini yang dia bagi. Ini yang kita dapat. Maksudnya luas segitiga tolak dengan 3 luas sektor ni akan dapat 12.842. Dah selesaikan, awak akan dapat J kuasa 2. Nak dapat J macam mana? Awak kena puncak. Okey, soalan seterusnya ialah latihan formatif, iaitu muka surat 22. Okey, tentang kek. Okey, kek ni adalah sebenarnya dia daripada silinder, iaitu berjejari 11, iaitu ketebalan dia pula ialah 8. Okey, dipotong seragam membentuk sektor bulatan yang berjejari 11 yang dia bagi dekat sini ialah 40. Tindakan pertama awak apabila nampak jam 40 degree, apa yang kena awak buat ialah tukar dia kepada radian guna petua yang saya bagi sebelum ini. Kalau seketul, degree seketul darab dengan pi. Pi pun ialah seketul. Pi di sini ialah 3.142. Dia tanya perimeter POQ. Okey, perimeter POQ ialah OQ 11, OP 11. Sebab apa 11? Sebab dia jejari. OQ dengan OP sama. Okey, panjang lengkuk PQ. Okey, apa formula S? Formula S ialah R theta. So awak akan dapat 29.68. Okey, macam mana pula luas sektor POQ?
Okey, jari dia ialah 11. Theta kita dapat tadi ialah dalam radian. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 42.23. Okey, biar formula ni awak salin selalu. Bila awak salin selalu, awak akan ingat. Okey, isi padu kek. Okey, isi padu kek ialah, kalau biasa isi padu ialah luas kerata rentas darab dengan tinggi. Sekarang luas kerata rentas awak berbentuk sektor bulatan, iaitu POQ darab dengan tinggi. 1/2 R kuasa 2 theta ialah luas sektor, T ialah mewakili tinggi. So awak akan dapat 337.84. Okey, soalan seterusnya, jisim sepotong kek ialah 150. Sepotong kek 150. Bayangkan satu potong kek ni berat dia ialah 150 yang bersudut 40 darjah. Bayangkan satu kek ada 360 darjah. So 9 potongan kek yang awak boleh buat. Maksudnya 9 orang lah yang boleh makan kalau setiap potong setiap orang. Okey, sepotong 150, kalau 9 potong 1350 gram. Berhati-hati dia nak dalam unit gram. Kalau dia minta kilogram, so awak kena bahagi dengan 1000. Okey, soalan yang kedua iaitu tentang kolam renang. Okey, kolam renang iaitu kedalaman ini ialah 1.5. Dia just mention saja. ABCD ialah segi 4 tepat, yang panjangnya ialah 12, iaitu lebarnya ialah 8. Okey, kat sini dia bagi AED luas sektor ni, luas sektor. BEC pun ialah sektor, iaitu berpusat di E. Okey, hitung perimeter. Okey, apa benda yang kita kena buat dulu? Kita cari sudut. Macam mana ini terhasil? Ini terhasil daripada segi 3AEB. Bahagi 2. Bahagi 2 dari sini. So, kalau sini 12, kalau kita potong 2, di sini akan jadi 6. Kita wakilkan dia sebagai F. Berapa F? E? 4. Macam mana dapat 4? Sebab BC ialah 8. Kalau separuh ialah 4. So, awak guna tangent dekat sini menggunakan trigonometry. Make sure kalkulator awak dalam radian. So, awak akan dapat theta sama dengan 0.9828 radian. Okey, ini untuk theta. Kalau sudut AEB, mesti 2 kali ganda theta ni. So, darab awak akan dapat 1.966 radian, iaitu sudut AEB yang ni dan sudut ADEC. Okey, macam mana pula dengan sudut BEC ni? Okey, sama juga. Satu bulatan iaitu mewakili 2 pi. Okey, kita dah tahu dah sudut ni tadi. Okey, kenapa bahagi 2? Sebab sebelah ni 1, sebelah ni 1. So, awak akan dapat sudut untuk BEC ialah 1.76 radian. Okey, dia tanya perimeter. Kalau perimeter maksudnya AB tambah DC tambah panjang lengkuk BC panjang lengkuk AD. Okey, 12 tambah 12, 7.211 ni dapat daripada mana? Guna teorem Pythagoras, iaitu kalau sini 4, sini 6, maka ini ialah 7.211 guna teorem Pythagoras. Okey, kenapa darab 2? Sebab luas sektor kat sini ialah sama. So, saya darab 2 lah sini. Luas panjang sektor BC sama dengan luas panjang lengkuk AD sama. So, awak akan dapat 40.96. Okey, soalan seterusnya ialah luas kolam renang. Saya menggunakan luas sektor AED. Sama tak luas sektor BEC dengan luas sektor ni? Sama. So, saya darab dengan 2. Okey, luas segitiga AEB ni sama tak dengan luas segitiga DEC? Pun sama juga. So, saya darab dengan 2. Ini ialah formula segitiga. So, inilah yang awak dapat 109.18. Okey, isi padu macam kes kek tadi juga. Okey, kolam renang kita, luas kolam ialah kita punya luas kerata rentas darab dengan kedalaman kolam. So, awak dapat 163.725. Soalan ketiga ialah tentang
kayu yang terapuk. Okey, dia bagi dia tahu dekat sini jejari kayu ialah 46, yang timbul hanyalah 10, yang tenggelam 36. Okey, maksudnya dari kosong sampai ke permukaan air ni. Dari kosong sampai permukaan air ni hanyalah 36. Macam mana dapat 36? 46. O ke R ialah 46 sebab jejari kan, OQ sama dengan OR. So 46 tolak dengan 10. Okey, kita wakilkan dia sebagai S. Okey, sini saya menggunakan trigonometry. Make sure awak sekali lagi kalkulator awak mesti dalam radian. Okey, saya mewakili ini sebagai theta darab dengan 2. So awak akan dapat 1.344. Dia tanya panjang lengkuk PRQ. Okey, panjang lengkuk PRQ kita gunakan S. S tu ialah panjang lengkuk PRQ. Guna formula ni awak akan dapat. Okay, tulis je berkali-kali formula supaya awak ingat. Okay, seterusnya ialah luas ke rata rentas bagi permukaan kayu. Maksudnya tembereng lah. Okay, luas ke rata kayu atas permukaan air bermaksudnya luas tembereng. Okay, maafkan saya, luas tembereng. Luas tembereng, okay, luas sektor POQ tolak dengan segitiga POQ. Ini formula dia. So awak akan dapat, maaf ini tak ada. Okay, ini tak ada. Okay, soalan nombor 4 ialah tentang logo syarikat aiskrim, iaitu yang terdiri daripada 3 sektor yang punya jejari yang sama, iaitu 30, yang bersudut 60, 60 dan 60. Okey, kalau sini 30, sini pun 30. Automatik sini juga ialah 30. Sebab apa? Ini ialah 60. Sini 60, ini 60. Maka AOB ialah segitiga sama sisi. OCD ialah segitiga sama sisi. OEF juga ialah segitiga sama sisi. So 60 saya tukar dia kepada radian 1.047 radian. Okey, ditanya panjang lengkuk, so saya darab dengan jejari. Saya dapat 31.42. Okey, seterusnya dia tanya luas sektor COD. Nampak? Saya akan tulis formula berkali-kali supaya saya ingat. Jejari yang sama, sudut 60 darjah tadi, saya tukar dia kepada radian, saya akan dapat. Okey, seterusnya perimeter tembereng EF yang warna hijau ni. Okey, luas tembereng maksudnya panjang lengkuk EF ni iaitu SEF dan panjang EF. Okay, apa formula EF, apa formula S tadi? Kita dah dapat dah. Sama dengan panjang lengkuk AB. Maksudnya panjang lengkuk EF sama dengan panjang lengkuk AB sama dengan panjang lengkuk CD. So, saya tak kira 31.42 tambah dengan 30. 30 ni apa? 30 ni adalah panjang EF. So, dapat jawapan. Luas tembereng EF pula. Okey, luas tembereng EF saya gunakan luas sektor ni. Luas sektor OEF tolak dengan segitiga OEF. Sorry, ini OEF. So, awak akan dapat 389.67. Okey. Dia tanya logo ni dibina dengan konkrit. Okey, ketebalan dia ialah 5 cm. Okey, sekali lagi luas sektor ni ialah sama, sebab tu saya darab dengan 3. Okey, luas sektor COD berapa? Kita dah dapat dah sebelum ni, iaitu di bahagian 2. Okey, A2 dapat 1413.45. Dia tanya isi padu konkrit, so darab dengan ketebalan, so dapat 7067.25. Ini adalah isi padu konkrit. Okey. Okey, dia tanya kos. Kalau tanya kos, awak kena darab, ini tak ada titik ni, 3533.63. Okey, selesai.